je, saya dah faham. Okay, alright, kita dah set up. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih kepada korang yang dah join. Oh, ramai juga hari ni join Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, jap saya share screen saya jap. Okay, so guys, kalau korang nak tengok kat screen tu boleh tekan dekat screen tu. Right, so harap korang enjoy korang punya cuti hari ni. Right, saya faham hari ni cuti semua. That's why saya utilize lah masa ni untuk buat kelas ni sebab at least ramai boleh join. Selain daripada tu minta maaf juga last week saya tak sempat nak buat kelas. So that's why this week kita buat dua terus lah. Okay, so kepada semua yang dah join, thank you so much sebab be early dan juga sentiasa memberikan komitmen yang penuh lah dalam kita punya inisiatif ni. Kelas yang kita buat ni untuk you guys yang nak belajar pasal marketing lah. Okay, topik hari ni saya nak buat dia general sikit lah. Dia tak very dia tak dia macam dia itu ke technical lah. Hari ni kan saya nak cakap technical general sikit. Okay, ini kita nak bercakap pasal macam mana kita nak buat business yang sustain sampai untuk long term, bukan sahaja untuk short term. Okay, saya rasa ramai juga dekat sini dengar azan ke? Korang dengar azan tak? Ada dengar bunyi azan ke? Kalau tak ada tak apa, saya teruskan je. Okay, saya teruskan. Okay, so dalam kita buat business ni, kita of course kita nak make sure dia long term. Okay, saya nak tanya korang kat sini, siapa yang ada masalah buat business tapi sekejap je, sekejap tukar produk, sekejap tukar business. Rasanya ramai kot yang ada masalah dekat sini. Yang masalah sekejap tu. Right, kepada yang dropship agent ke sentiasa akan ada masalah ni lah. Masalah ni yang tak boleh bendung lah. Sebab apa? First, mungkin product issues. Nombor dua, mungkin dia tak dapat menampung apa yang korang perlukan. Dan juga nombor tiga, dia mungkin tidak sesuai dengan cara korang. Itu reason dia lah. Okay, so first thing first, you guys, macam mana kita nak buat? Okay, saya tulis je. Bagai, Allah, susah pula nak buat ni. Bagai, boleh tulis tak boleh ni? Saya rasa tak boleh ni. Okay, bagaimana nak buat sustainable. Okay, ayat ni korang kena ingat sustainable. Sustainable ni maksudnya yang berkekalan, yang sampai long term lah, ataupun mungkin sampai bila-bila. Contoh business sustainable business ni, kalau korang tengok business makanan, business kalau korang tengok brand-brand sekarang lah, mostly diorang buat business yang sustainable. Okay, so business sustainable ni you guys kena faham. Nombor satu, dia aim for long term. Okay, long term. Okay, ini adalah dia punya ni lah, long term. Sebab apa long term? Okay, sebab kita buat business ni, yes, kita akan ada short term dan long term. Tak salah pun. Tetapi ramai orang ada kesilapan yang dia nak cepat, dia nak terus boom. Which is bagus. Memang betul lah. Buat business ni, of course lah kan, nak cash, nak duit. Okay, betul lah. Sebab apa? Nak tampung you guys punya pembelajaran apa yang you guys buat, side income ke, ataupun nak tampung benda lain lah kan. Tak kisahlah apa yang you guys buat pun, you guys nak ada that cash, which is tak salah pun. Ramai orang memang nak buat business sebab dia nak ada access cash. Okay, so tapi long term ni dia lebih pada relationship. Okay, apa maksud relationship? Okay, saya guna bahasa yang simple dalam kita buat business, okay, kita ambil bahasa muda lah saya rasa ramai orang muda kat sini. Relationship dalam business ni sama juga relationship macam kita couple lah sebenarnya cerita. Bahasa lain dia couple. Kita nak, okay lah, kita nak in relationship untuk kita kahwin, untuk kita
ada anak bersama and such. Okay, sebab tu saya selalu gunakan konsep bercinta sama dengan business sebab senang nak faham. Okay, so you guys kena faham bila kita buat short term, kita akan dapat instant impact, which is sale semua tu lah. Tetapi you guys kena faham, kita kena ada longevity. Nombor dua, besar dua saya, longevity. Longevity ni maksudnya ia berkekalan. Berkekalan. Okay, berkekalan ni maksud dia ni LONGEVIT, longevity. Kita nak ada kekal lah, kekal dan juga boleh tahan lama. Itu bahasa dia. Sebab kita banyak je DM yang saya dapat, dia buat bisnes sekejap-sekejap kan. Ataupun dia buat 2 bisnes dalam satu masa semua kan. Alright. Kalau tanya saya, it's better to focus on one thing at a time lah. Okay, longevity ni, okay, first saya terangkan lah. Berkekalan. Berkekalan. Okay, berkekalan. Maksudnya, maksudnya contohnya kita ambil lah situasi sekarang, COVID. Okay, benda yang wajib, of course kita akan buat. Okay, contoh kita tengok makanan. Korang mesti kena makan. Kan? Food Panda, Grab Food tu semua. Ada sekali tu dia pernah dapat order yang paling terbanyak sekali dalam satu hari. Saya tak ingat berapa amount dia, tapi amount dia tu besar lah. Okay, so nampak benda tu berkekal lah. Food Panda, Grab Food apa semua kan. Sebab apa? Orang confirm akan makan. Drawing tablet, tablet tak ada pula kan. Saya pakai PC je ni. Tapi korang nampak Okay, so benda ni dia kena berkekalan. Okay, so let's say macam saya cakap, Food Panda, benda yang kita akan guna long term. Contoh, phone sendiri kan. Phone ni adalah benda yang berkekalan. Kita akan pakai sampai, I don't know, mungkin sampai kita, sampai kita tak ada dah nanti kan. So, mesti kita akan pakai phone. Sebab apa? Senang nak buat, nak contact and such lah. So, kena ada konsep ni. Nombor 3, dia kena ada cash flow yang positif. Okay. So, apa maksud cash flow positif ni? Okay. Cash flow ni, drawing tablet, okay, nanti saya di next week, insyaAllah, esok ke saya cuba. Okay, cash flow positif. Okay, dalam korang kena tahu, sales ni adalah sales lah. Okay, tapi korang kena faham, cash flow. Cash flow ni lain daripada sales. Okay, sales ni, contohnya korang jual produk tu RM60. Okay, tolak kos produk apa semua, contohlah ambil adalah RM20. So korang ada untung RM40. Itu baru gross profit. Okay, so gross profit tolaklah korang punya transportation, minyak, tol apa semua, ada balance lagi RM20. Okay, itu adalah net profit. Okay, so macam mana kita nak dapat cash flow yang positif ni? You guys kena ada good management lah. Kena ada management yang baik. Okay, sebab tu bila kita buat sale ni semua, jangan tengok on the amount of sales yang kita dapat sangat. Okay, betul lah kita kena proud number of sales kita. Tetapi kita kena tengok juga kita punya profit margin. Kita kena tengok margin, kita punya percentage. Lepas tu kita kena tengok cash flow kita. Ramai orang kalah dekat sini lah. Dia terlalu aim for sales sampai, sampai cash flow dibarai. Contoh saya ambil contoh. Ada je yang datang ke saya dan dia kata, okay, sales dia setiap bulan RM10,000. Student lagi RM10,000. Tapi lepas tu isu yang dia hadapi adalah cash flow dia. Okay, kenapa cash flow? Okay, kita ambil RM10,000 sales kita tolak cost semua, cost dalam RM4,000. So ada balance RM6,000. So RM6,000. Lepas tu dia tolak lah macam dia minyak ada apa semua, dia ada lagi RM4,000. So bila ada RM4,000 RM4,000 ni, and then dia gunakan untuk dia punya makan apa semua, lepas tu dia ambil gaji, RM4,000 tu lah gaji dia. So dia goes back to kosong balik. Okay, korang kena ingat dalam bisnes ni korang gaji tu penting. Jangan ambil balance yang lebih tu sebagai korang punya gaji, jangan. Contohnya kalau tiba-tiba korang RM10,000 ada dalam account tu, korang ambil semua. Tak boleh macam tu sebenarnya. Korang kena buat sistem bergaji. Sebab apa? Sistem bergaji ni lah yang akan mengekalkan cash flow yang baik, positif. Tak kisahlah korang ni founder ke CEO ke, betul itu duit korang, tapi ingat macam saya kata, kalau korang nak build sustainable business, you guys kena ambil benda ni. Saya rasa Kak Sab
Ilham Malik semua ada pernah cakap pasal benda ni. Kan? Kak Asap lah kot. Kak Asap pernah cakap pasal benda ni. Dia cakap kena ambil gaji. Kan? Usually 30% out of the sales. Kalau korang punya ni 10,000, ambil dah 3,000. So, yang tolak-tolak tadi tinggal ada 1,000. So, 1,000 cash flow tu untuk emergency. Itu adalah penggunaan yang betul lah kalau kita nak buat cash flow yang baik ni. Okay. So, okay. Ini adalah lebih kepada long term punya benda. Okay, short term. Okay, now kita goes for the short term pula. Okay, kita ada short term pula. Okay, nombor satu short term. Short term ni of course lah, korang dah invest banyak kan. Of course korang kena ada short term juga. Kan, saya tak kata tak salah buat short term ni. Okay, short term ni dia lebih kepada duit lah. Duit. Sorry buruk sikit saya pakai mouse. Nanti saya consider yang WAY, wah. Tulis kat lukis dan menulis kat PC. Saya akan consider. Esok lah kot. Saya akan cuba. Short term ni dia lebih kepada duit lah yang bakal masuk dalam short term. Contoh korang dah invest setiap bulan beli stok apa semua, contohlah 1,000 ataupun 500 kira kan. Of course korang nak balik modal ataupun korang nak dapatkan profit. Okay, itulah guna dia short term. Short term punya strategi. Okay, so korang nak dapatkan balik return on investment, ROI. Selain dia ROI, return on investment. So ROI ni yang korang kena fikirkan. Nombor 2, database. Database. Okay, short term ni. Short term ni, walaupun database tu orang tu beli ke tak beli ke, korang simpan. Ni saya ada tengok, lately ni saya tengok TikTok, saya tengok Twitter lah, Instagram. Saya tengok ada entrepreneur menangis-nangis, orang kata apa, ada dia dah layan klien ni, lepas tu klien cancel last minute. Klien cancel last minute, lepas tu dia block orang tu. Kadang-kadang saya pelik kan. Kita pun kadang-kadang klien kita buat cancel last minute kan. Kita lah kan. Janganlah cakap orang kata apa, kita tak buat. Kita buat. Kan, mostly lah. Saya sendiri pun kadang buat juga. Tapi saya elakkan lah benda tu. Unless kalau betul-betul tak boleh kan. Kalau amount tu terlalu besar apa semua, mungkin saya tak boleh nak buat decision. So, kadang klien tu bertanya saja kan. So, janganlah block orang tu. Sebab apa? Mungkin dia tak beli sekarang. Mungkin dia beli 2 bulan akan datang, 3 bulan, setahun akan datang. Saya punya mostly database saya mostly setahun at least. Orang kata lepas dah tahu produk, barulah dia orang datang balik. Itulah cara yang orang kata apa? Gnatron Messi, jangan tekan screen share sebab saya tengah screen share. Okay, so kumpul database ni. Maksudnya tak kisahlah orang tu beli, tak minat ke apa ke semua, simpan. Simpanlah WhatsApp diorang, email diorang, apa lagi nama diorang semua tu, simpan je. Collect database, WhatsApp tu semua kan. Selain daripada tu, contoh ni korang simpan nombor diorang lah. Okay, nombor 1, WhatsApp. Okay. So WhatsApp nombor diorang lah, Daripada tu email semua lah. Email. Okay, so ini adalah teknik yang biasa lah. Sebab apa? Mungkin dia tak berminat at first kan. Tak kisahlah korang ni jual apa pun. Korang jual insurans ke, korang jual produk skincare ke, korang jual apa-apalah saya tak kisahlah. Simpan database. Diorang jangan ada mindset yang kalau dia tak beli, block dia. Saya rasa benda tu, bukan saya rasa lah, semua entrepreneur akan rasa benda ni. Benda tu sebenarnya orang kata kalau korang block, korang yang rugi sebenarnya. Mungkin dia nak beli nanti ke kan, ataupun dia ubah fikiran ke. So elakkan benda tu. Kadang saya macam tengok kat TikTok, tak lah, common lah kan. Benda ni lah business kan. Inilah business, risiko dia lain and such. So janganlah ada emosi involved and such dalam korang buat orang kata apa, klien ni. Unless kalau dia be rude dekat korang lah. Kalau dia downgrade korang ke, low ball ke, itu lain cerita lah. Kalau korang tak nak layan, tak apa, itu lain cerita. Tapi ini kita cakap pasal, okay, mungkin dia cancel last minute, ataupun dia tiba-tiba tak layan korang ke, kan, tiba-tiba ke, apa semua, tak apa, simpan je diorang tu semua. InsyaAllah, you guys akan ada a better deal next time. At least you guys belajar something out of it. Okay. Selepas tu korang selain database ni juga lah, maksud korang kena build pool korang sendirilah. Kolam. Ni normal lah, orang selalu cakap lah. Create kolam sendiri. Okay, so kolam ni, kalau korang nak faham, kolam ni dia menentukan korang punya amount of sales juga lah sebenarnya. Sebab apa? Lagi besar kolam korang, lagi banyak ikan korang. Kalau kolam korang kecil,
Maksudnya kecil lah korang punya uh, ikan yang akan ada dalam tu. Okay, so that's why selalu orang cakap kan, besarkan pool ni. Okay, sebab apa? You guys nak ada sales kan? Apa outcome dia? Korang nak sales. So bila korang nak dapat sales, korang kena ada pool yang besar. Okay, contohlah kita ambil social media sekarang ni adalah pool yang free. Kolam yang percuma lah, yang semua orang boleh guna. Instagram, Twitter, apa lagi, TikTok, Facebook. TikTok korang guna gunakan. Sebab apa? TikTok ni adalah, algoritma dia belum lagi tak stable. So followers boleh increase dengan cepat. Trust me. Saya buat benda sikit je pun, saya tak buat benda banyak pun, dapatlah 3,000 followers. Tak adalah power sangat kan, tapi boleh kata ni lah, kenapa konsisten, jadi konsisten, jadi selagi itulah korang dapat. So gunakan social media korang ni sebagai kolam untuk tarik followers. Macam mana kita nak tarik followers? Okay, macam ni. Korang kena ada umpan yang betul. Umpan yang betul ni korang kena letak umpan yang terbaik lah. Umpan yang terbaik. Contoh yang saya boleh kata, giveaway, apa lagi? Buat sharing apa semua kan. Atau layan customer dengan elok. Lepas tu promote dekat social media lain juga. Follow Instagram and such. Kadang-kadang saya tengok ada orang dia fokus sangat dekat Instagram saja, kat Twitter saja. Sebenarnya korang kena besarkan. Macam saya start dengan LinkedIn dulu. First saya start dengan LinkedIn dulu. LinkedIn saya dah besar. Okay, saya dah lebih daripada 10,000 followers dekat situ. And then baru saya goes to another platform. Saya goes to, itu pun took saya dalam 2 tahun, 3 tahun juga untuk dapatkan that kind of amount. Lepas tu saya pergi ke Twitter. Twitter lagi lah 8 tahun saya guna. Tapi followers saya 800 je time tu. Tapi selepas saya ubah strategi, saya lebih kepada lebih kepada nak sharing apa semua. Alhamdulillah saya dapat amount yang saya nak tu. So sekarang ni alhamdulillah lah, lebih 10,000 juga. So sekarang ni saya goes to TikTok pula. Saya goes to TikTok. Sebab saya kena buat cross promote. So Twitter pergi jual TikTok saya pula apa semua kan. Tu just for untuk penarik menggunakan umpan lah. Okay, so gunakan semua yang ada. Okay, korang kena invest sikit dekat content. Okay, so tu bila tu kita akan go to the third one. Content. Okay, alright, sekejap. Saya silent phone saya sekejap. Okay, so content. So content ni, you guys kena, ini adalah umpan dia. Okay, so ni adalah bait. Kalau korang perasan bahasa-bahasa kat YouTube lah, kita panggil clickbait kan. Okay, itulah dia. So untuk ada umpan yang bagus, apa yang kena ada? Okay, contoh ikan. Contohnya saya ambil ikan keli. Mungkin dia makan katak, mungkin dia makan cacing kan. So bahasa lainnya adalah, kalau dalam bahasa konten ni, headline. Headline kena menarik. Headline, kalau siapa yang masuk ada belajar apa ada beli course saya yang pasal copywriting tu, you guys mungkin belajar lah kot benda ni. Kena dengan headline. Okay, so headline korang kenalah top notch. Saya ada share pun dekat Twitter saya pasal headline tadi, pagi tadi ke tengah hari tadi, saya lupa lah. Pasal headline, dia memberi impact kepada korang punya outcome sebenarnya. Okay, lepas tu kena ada dia kena ada offer yang menarik lah. Okay, so offer yang menarik. Offer yang menarik ni tak semestinya kita kena buat offer promo, diskaun saja. Offer ni maksudnya apa yang customer kita akan menang. That's why korang jangan fikir korang menang je. Korang kena fikir customer korang menang apa. Ramai kita silap sebab kita nak fikir, oh tak boleh sebab nanti bla 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 bla, sebab kita je kan. You guys kena fikir to the customer. To the customer yang paling penting sekali. So dekat situ lah you guys kena ada this kind of mindset. Kena ada apakah yang customer bakal bid. So headline, offer. Selain daripada tu, apa yang guys kena fikir adalah value. Setakat offer je tak kuat juga lah value. Maksudnya korang bagi benda-benda free pun, ada orang. Okay. Ya, saya mute ni. Okay. Okay, so value. Okay, contohnya kalau korang jual produk skincare, make sure dia orang dapat lah apa yang dia orang nak tu. Korang selesaikan masalah dia. Jangan sebab korang nak sales, korang balon je. Contoh ramai kesilapan. Contohnya produk ni dia mungkin pas untuk kulit gusam, tapi bila sampai dekat customer cakap saya nak cerahkan kulit, dia still jual benda yang sama, dia oversell. So benda yang jangan buat adalah oversell.
dengan oversell. Jangan oversell. Sebab apa? Bila kita oversell ni, dia akan memberi long term punya impact. Bukan short term, tapi long term punya impact. So, that's why korang kena jaga value korang. So, korang nak longevity, inilah dia goes back to this one. Okay, so ini adalah konsep yang you guys kena faham dalam kita dalam berniaga. Dalam kita berniaga. Ni. Okay. Dalam kita berniaga ni. So, short term ni yang akan membawa ke benda ni akan bawa ke sini. Okay, apa yang you guys buat short term tu akan membawa ke long term. That's why saya cakap, korang kena aim for short term dan long term. Tapi ramai orang dia aim for short term je. Dia tak aim for long term. Okay, you guys kena faham, kita buat iklan dekat Facebook tu semua, kat Google ke kan. Okay, kita ambil ni new client dengan existing. Okay. Allah. Existing client. Maaf saya kena tulisan ni sikit. Right. So, untuk kita dapat new client ni lebih mahal daripada kita sustain customer yang ada. Okay, contoh dekat new client ni kan, korang buat FB ads kan, korang spend 1,000, 2,000 ataupun tengoklah berapa amount kan sebulan kan. Okay, lepas tu korang dapat, okay, contoh saya letaklah 1,000. Kalau korang spend 1,000 sebulan. Okay, 1,000 sebulan ni, and then korang dapat, saya ambil lah 10 customer. Okay, 10 customer. Okay, kita bahagikan. 1,000 ni bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10, jawapan dia 100. Maksudnya, CP, cost per purchase lah cost per purchase. Cost per CPP lah kita panggil saya tulis CPP lah senang. CPP cost per purchase dekat FB akan ada kalau korang buat iklan nanti bahagian conversion dia akan tunjuk cost per purchase ni bersama dengan RM 100. Okay, so korang nampak RM 100. Nampak mahal kan untuk dapat satu customer. Okay, ni saya just letak random number lah. Okay, kalau korang letak 20 ke apa ke tak kisah, 100 ke kan, 100 jadi apa, RM10. Still an amount. Okay, tetapi kalau new client ni dia happy, dia akan jadi existing client. Okay, berapa cost untuk korang bayar untuk dapat existing client ni? Zero. Kan, mungkin korang kena bagi offer ataupun discount je lah kot untuk diorang. Okay, tapi dia lagi murah lah. Mungkin korang hanya perlu invest RM 100 je untuk 10 klien ni, untuk korang kekalkan. Dia lebih murah. Ataupun kadang-kadang orang tu pun tak ada cost pun. So that's why saya ramai yang datang coaching dengan saya, dia cakap itulah saya dah buat iklan dekat ads apa semua kan. And then saya ada satu student dekat Twitter dia, nama dia Ashraf. Ashraf tak silap saya. Dia jual gadget. Dia jual gadget lah macam power bank semua tu kan. Okay, so apa yang saya identify business dia adalah dia buat iklan, dia letak dalam 1,000 sebulan juga dia kata. And then dia dah buat semua tapi dia punya leads makin sedikit. Okay, so saya tanya dia apakah outcome dia nak? Dia nak sales. Okay, so saya tanya dia, tengok balik dekat WhatsApp you guys tu, dekat WhatsApp you tu, cuba you upsell dekat orang balik. Okay, dekat situ sebab saya cakap kan, sebab you dah ada existing client, so why not you just upsell dekat orang. And then dia cuba, seminggu lepas tu dia dapat amount 2,000 sales kot dengan existing client dia sahaja. Nampak? Itu adalah konsep yang you guys kena faham. Existing client ni lebih better. Sebab existing client ni dia akan aim for long term. Selagi dia happy dengan produk you, selagi dia happy dengan service you, selagi itulah dia akan membeli. So that's why kalau korang perasan big company dia ada customer service, dia akan ada make sure produk dia orang ni latest yang dia akan dapat apa semualah. Okay, so ini adalah konsep you guys kena faham dalam kita buat business ni. New client, yes, of course you guys perlukan new client. Yes, dia mahal. Tetapi bila you guys dah dapat sustainkan dia orang, dia akan jadi client, dia akan jadi long term. Nampak? Yang ni dia akan go sini. Tapi existing client ni dia akan go ke sini.
Nampak? Dia akan maintain korang punya cash flow. So korang tak perlu keluarkan banyak marketing punya budget pun untuk korang dapatkan sustainable sustainable punya uh, apa kita panggil ni, sustainable punya business. Okay, so that's why you guys kena aim for this one. Jangan aim for buat FBS je, lepas tu and then korang fikir nak dapat new client je. Jangan. Kadang new client, kadang-kadang yang nampak tu kadang tak beli. So apa korang kena buat? Korang kena buat retargeting apa tu semualah. Benda tu saya tak ajar lagi lah. Tetapi you guys kena faham, ini adalah konsep korang nak buat sustainable business yang kekal lama. Sebab saya nampak ada ramai je kejap tukar ni, kejap tukar tu, kejap buat kuku, kejap buat kowe, kejap buat insurans, kejap buat produk. Macam-macam lah saya dengar kan. Saya rasa macam, kenapa buat banyak sangat? Tapi dia cakap simple je sebab dia nak dia nak dapatkan the best outcome antara semua. Tapi you tak fokus lah bahasa dia. Yang kerja you jual ni kan. Dia bisnes yang baik adalah bisnes yang fokus. Tengok Jeff Bezos. Dia Amazon saja. Dia adalah bisnes yang lain kan. Tapi dia hanya Jeff Bezos adalah Amazon. Elon Musk adalah Tesla. Apa lagi? Siapa lagi ya? Nama-nama macam itulah kan. Contohlah saya sendiri. Izzat Azwar adalah famous marketing. So itu adalah kita orang punya you guys kena tahu niche korang. So jangan kejap-kejap tukar unless kalau company tu dah betul-betul sustainable, dia dah kekal apa semua kan. Tu lain cerita. Ni baru 2-3 bulan buat bisnes, kejap-kejap nak tukar dah kan. Jangan ada mindset macam tu. You guys kena buat yang different. Okay? Alright, so you guys semua ada soalan tak berkenaan dengan benda ni? Ada soalan? Saya bagi Q&A, masa untuk Q&A lah. Senang sikit. Baik, so kerja kan, ramai kerja kat sini kan. So saya try our best untuk ni semua. Setakat ni faham tak semua ni? Kalau ada soalan, mari kita bercakap sekarang. Bagi saya minum air sekejap. Dia menarik kan bila korang dah faham konsep-konsep ni semua kan. Dia sebenarnya business ni dia lebih kepada bisnes kepada yalah, you guys nak ada income semua. Tapi ramai orang tak nak susah dulu. Dan bila diorang dah senang, diorang membazir. Itu yang kesilapan. Saya sendiri pun macam tu. Jujur katalah, saya cerita pasal saya sedikit. Saya pun macam tu juga dulu. Tapi korang kalau soalan boleh letak saya nak dah Q&A. Tapi saya cerita sementara korang construct korang punya soalan tu, saya nak bercakap pasal pengalaman saya dulu lah. Saya pun pernah buat bisnes dululah. Okay. Untuk saya ada famous kali ni, saya pernah mengalami beberapa loss, beberapa kerugian. Banyak, bukan beberapa lah, banyak lah. Banyak ups and downs, klien tak happy apa semua tu, semua ada. Okay, tetapi saya tak ambil itu sebagai untuk saya down. Tapi saya anggap sebagai untuk saya boost dan juga belajar. Okay, so saya cerita sikit lah. Dulu saya pernah, saya buka bisnes and then untuk bulan 3 ke 6 bulan pertama tu, Alhamdulillah lah, doing very very well. Tetapi ini masalah dia lah. Saya ni time bila dah ada kita pun ini semua saya boros. Kan saya pun buat kesilapan jugalah. Saya macam-macam lah. Time tu nak makan kat hotel ke. Bukanlah kat hotel lah, tapi makan mahal lah. Kan, tak makan mamak ni semua tak makan. Saya makan dekat ni semua. Lepas tu kalau jumpa klien memang saya keluar duit, saya akan belanja, which is tak salah benda tu, memang betul. Tak ada masalah pun. Tetapi kalau belanja setakat belanja kat belanja air Milo ais ke teh ais ke okey lagi lah. Ni tak, ni belanja 1 mil. Kadang sehari tu sampai beratus. Tu kesilapan saya lah. Sampailah saya punya ni saya jatuh terduduk, which is saya tak dapat nak bayar gaji pekerja tu kan. Even tak dapat bayar gaji sendiri pun. Saya nak bayar gaji pun je. So saya time tu saya memang down lah. Time tu 5 tahun lepas rasanya, 5 tahun lepas. And then memang time tu down lah. Memang motivasi saya macam level takut gila nak keluar rumah. Memang tak berani lah. Sebab apa saya takut, every time takut lah kan. Kita buat bisnes, lepas tu tak boleh nak bayar ni lah. Lepas tu nak kena refund lah, macam-macam semua kan. Banyak proses lah. And then sampai macam saya bangun balik kan. So macam saya tak payah masa yang lama. Saya rasa dalam 2 minggu macam tu je. Sebab time tu level terduduk tau. Lepas tu saya try to rebuild balik everything. So rebuild tu pun ada proses masa yang lama. Banyak juga duit yang dikeluarkan. Atau berhutang apa semua kan. And then lepas dah launch bisnes baru tu pun selepas 6 bulan dah launch bisnes baru tu 2-3 bulan pertama tu sangat susah lah. Memang time tu ya Allah kan, saya boleh ingat lagi kan. Time tu bila ingat balik macam
Saya pernah cerita kat benda ni, yang apa saya duduk dalam kereta kan, tak ada minyak, lepas tu kena pinjam duit orang, apa nak pergi appointment apa semua kan. Yang tu memang malu lah kan, malu at that time. Saya baca sampai tahap tu sampai nak balik rumah minyak habis, lepas tu tak ada duit tol, apa semua dekat dalam dompet pun tak ada duit apa semua kan. At that time saya macam kenapa apa sampai saya duduk dalam kereta, saya duduk tepi, saya parking dekat tepi highway tu, saya bercakap dengan diri saya, apa yang saya buat salah ni apa semua kan. Saya menangis-nangis at that time, tanya lah dekat Allah kan, nak berborak kan. Time tu lah saya sedar macam, saya rasa 2 jam saya ambil tu, itu adalah turning point saya at that time. Tiba-tiba dia turning point lah. Tiba berubah. And then saya macam, okay aku kena fight benda ni kan. Right. Sebab tak ada sale time tu kan semua. Allah, time tu pula sebab ada investor apa semua kan. And then, kata apa, balik rumah juga apa semua. Saya kelentong je. Orang tol ni kata lah, oh saya minta cenggu, saya top up dia tu jatuh lah apa semua. Saya cakap je lah. Lepas tu dia lepaskan saya. So, jangan buat lah. Tapi itu cerita saya lah. And then saya pergi, orang kata apa, pergilah balik rumah apa semua. And then start a new week apa semua. Tiba-tiba meletup at that time. Alhamdulillah, doing well and such. Tapi dekat sini pun saya nak cerita. Walaupun saya lama dengan bisnes lama ni apa semua, bisnes yang before this pun ada masalah. Saya ada masalah dengan saya punya partner at that time. So, masalah tu pula, orang kata apa, melibatkan, yelah benda-benda yang paperwork and such kan. And then saya decide to leave. Masa saya leave tu pula last year. Pada tu seminggu sebelum COVID lockdown lah, seminggu sebelum lockdown. So lepas tu back to square one. Lepas tu tengok balik, saya nak kahwin tu. Nak kahwin. Time tu nak kahwin, tak ada income yang stable pula tu kan. Buatlah kerja sikit-sikit freelance je. Lepas tu adalah apply untuk kerja. Tapi saya tak boleh kerja dengan orang lah at that time. Saya dah pergi 2 hari, 3 hari tu saya cakap dia tak apalah, saya tak boleh nak kerja dengan orang semua kan. So tak apalah, dia pun respect. And then saya build lah famous. At that time bulan 4 macam tu saya build famous. Saya tu dekat rumah je. Saya dengan 3 orang. Ada one of my partner and also another colleague lah. Another colleague yang help saya banyak. And at that time kita memang fokus lah dekat famous marketing and such kan. 2-3 bulan kita buat macam-macam semua kan. Alhamdulillah sampai sekarang we can say kita dah skip benda-benda yang loss apa tu semua. Sebab apa, pengalaman yang ada semasa saya jatuh dulu semua saya dah lali. So saya dah belajar dari situ. So that's why saya boleh buat bisnes ni dalam masa sekejap saja, 7 bulan, 8 bulan. Dan boleh sustain. Alhamdulillah lah kita ada sekarang ni 11 orang rasanya, 11 orang team member termasuk saya lah, 11 orang. Dan juga ya, itulah yang saya nak ni. Sebab tu saya nak, bila saya buat bisnes ni, saya nak goes back bukan saja to the customer tetapi to the orang yang ter-effect dengan COVID-19 ni. So that's why saya kena ada different vision lah. Saya bukan saja nak buat duit saja, saya nak bantu you guys kan, sudah semestinya you guys, dan juga nak bantu orang yang sekarang sedang mencari kerja. That's why kita orang ambil pun bukan, kita tak tengok sangat lah resume. Tengok lah tapi taklah tengok dari segi berapa CGPA, dekan ke, apa tu tak ada. Kita orang tengok simple lah. Okay, ini nak ubah hidup. Ada je yang daripada engineering nak ubah apa dia punya konsep kan, nak ubah dia punya career. Okay, fine, come to us. We love to help. Ada yang nak intern kat sini, okay come, tak ada masalah. We love to help. Because bila kita ada mindset untuk tolong, dari situlah lain jadi dia. Okay, so you guys tak ada soalan ni. Saya bercakap lebih 10 minit tu. Terima kasih Grejin. Tak adalah, itu saya just nak sharing je lah pada korang. Sebab saya faham korang dekat sini korang buat bisnes juga kan. Of course korang mungkin menghadapi apa yang saya hadapi dulu. Tapi saya just nak cakap it is okay untuk berada di situasi itu. Sebab dekat situlah bila korang ingat balik kan, kalau korang rasa selesa, dekat situlah korang akan rasa macam, ish tak boleh ni, aku tak nak susah macam dulu balik. Dekat situlah. Imagine saya macam tu 2020, itu bulan 3 macam tu lah saya, bulan 2 macam tu lah saya berhenti kerja, berhenti dengan partnership tu. Saya nak kahwin end of year kan, and then tak ada income, macam mana tu kan. And then kita entrepreneur ni kita kena ada creativity yang lain. So you guys kena ada dekat kreativiti. Jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk belajar ni, bukan sahaja belajar berguru, bukan sahaja macam sini, bukan dekat Discord ni apa semua, bukan ini saja, tetapi untuk menghadapi situasi itu sendiri. Di situ saya belajar banyak lah. Kan, saya beli banyak buku pun tapi saya tak menghadapi situasi tu, saya takkan tahu apa nak buat. So bila tiba-tiba kita ada masalah
saya sendiri ada masalah apa kewangan later on ke apa semua, saya akan fikir cara untuk ubah benda tu. Saya bukan macam alamak macam mana ni, alamak semua. No. Saya bukan cara macam tu. Saya akan cari cara untuk ubah benda tu. Sebab apa? Saya fikir simple je. Kita buat berniaga ni satu amalan yang terpuji lah. Sebab Rasulullah dulu pun berniaga. Maafkan saya lah kalau dia bukan Islam kat sini. Tapi our punya prophet dulu berniaga juga. Dan juga berniaga ni satu amalan bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat nanti. Kalau korang belajar agama sikit lah kan, ni saya cakap pasal agama sikit, dia akan amalan di masa korang dah tak ada nanti. Kan, kalau company ni boleh sustain sampai 10 tahun, kan, orang kata apa, peluang pekerjaan lebih besar selepas contoh company korang buat ni ada kan, itu semua pahala tu, itu semua jadi amalan dekat korang nanti. So that's why you guys kena ubah mindset. Jangan fikir nak ambil duit saja. Korang kena fikir, saya nak ubah aku nak tolong customer. Just start with customer, tolong customer dulu. Baru korang boleh tolong orang lain. Barulah korang boleh tolong korang punya team member ke, staff ke nak ambil nanti kan. So itu yang saya nak kena bagi tahu. Ramai orang konsep dia lari sikit. Jangan fikir sales saja. Jangan fikir sales saja. Ini adalah reality business. Dan juga saya pernah cakap pasal jangan percaya kereta-kereta mewah di social media apa semua. Ataupun tak kisahlah dia show off ke apa. Saya tak kisah benda tu dia show off ke apa semua. Tetapi dia menjadikan tu norma tau. Jadikan dia macam benda normal bila business je orang kata apa akan jadi dia nak tunjukkan kemewahan apa semua. Saya tak agree dengan benda tu lah. Sebab apa? For me, kalau korang tengok lah, orang berjaya dia relax je sebenarnya. Kan? Tak tahulah kan. Tak tahulah korang. For me, saya tengok orang berjaya dia relax je. Dia sebenarnya lagi nak bantu daripada segi, okay, dia buat kelas apa semua. Kan? Saya tak kisahlah nak tarik orang, nak cari agent apa semua kan. Tetapi ramai orang sangat dia overclaim, oversell lah. So saya macam tak boleh ni macam ni kan. You guys, kita buat bisnes ni kita kena telus kan. Bukan sekadar nak apa kata apa nak buat nak selamatkan diri je kan. Your customer is not your agent. Your customer is the consumer yang akan membeli tu. Itu adalah korang punya customer. Okay, faham tak? Itu adalah yang ni semua. Sorry lah saya berleter sikit kan. Tapi ni saya nak kena ajar pada korang yang baru bisnes ni semua kan. Kalau korang berada dalam situasi apa yang saya cerita tadi, saya boleh kata ni je. It is okay untuk berada di situasi itu. Itu adalah learning process. Tengoklah Elon Musk semua kan. Sekarang ni dia kenapa orang terkaya di dunia kan. Tahun lepas ke tahun ni saya lupa dah. Tahun lepas saja. Selepas beberapa tahun dia cuba. Tapi korang tengok tak berapa susahnya dulu dia. Kan? Dia kata dia lepas dia jual company dia nama PayPal. Tahu tak PayPal? PayPal yang saya tahu kot PayPal. Dia dapat berapa juta tak? Tapi dia gunakan semua duit tu untuk dia buat SpaceX. So SpaceX ni adalah satu company yang pasal apa nama tu? Ni lah roket ke angkasa. Okay, dia buat lain daripada NASA. NASA pun terkejut dia boleh buat benda macam tu. Dan NASA mula-mula tak agree dengan dia punya ideas. Kan? Dia sampai tidur malam apa semua. And then dia habiskan berjuta-juta. Dia kata 3 kali rasanya dia habis. Jutaan ringgit lah dia habis. Jutaan ringgit lah. Jutaan dolar lah yang dia habiskan. And then sampai dia kata okay, kali keempat ni dia kena betul-betul. Sebab kalau dia tak sukses ni, dia confirm akan tutup SpaceX tu. And then final punya launch, alhamdulillah semua doing well. And then dia nampak dia buka Tesla pula. Tesla dia menyenangkan orang. Sebab apa sekarang ni environment kita kenapa yalah boleh kata toxic lah sebab yalah macam kereta ada asap apa semua kan, lepas tu pakai minyak apa semua kan. So dia nak ubah hidup. Dia nak ubah sistem sekarang kan pakai apa nama tu Tesla, pakai kereta elektrik. Dan nampak Tesla dah menjadikan dia lelaki terkaya di dunia. It's all about back to the team member. Dia selalu cakap, it's all about the team. It's all about your hard work. It's all about your team member. It's all about people. Saya rasa dia ada cakap, motivasi talk itu saya dengar dia ada cakap pasal benda tu. Dia kata masa dia awal dia tidur dekat kilang lah, dia tidur dekat office dia lah apa semua, dia tak balik rumah. Sebab apa? Dia tak kahwin lagi. Saya rasa dia tak kahwin lagi. Sampai level tu dia nak berjaya kan. Ni kita baru dapat halangan sedikit, kita dah yalah komplain macam-macam kan. So halangan tu sebenarnya adalah di mana untuk kita belajar, bukan untuk kita cari kesalahan ataupun cari alasan untuk kita stop buat benda tu. For me kalau saya stop dah lama saya kerja macam biasa lah kan. Tapi saya just nak ubah hidup saya nak ubah hidup future family saya. So that's why korang kena ada
Matlamat dan go in life. Okay, you guys tak ada soalan ni? Saya berletik je ni. Topik hari ni dia general sikit lah. Saya tak nak cakap technical je. Saya nak cakap, saya akan selitkan sikit lah motivasi. Sebab apa? Saya tengok ni dah end of month. End of month ni masa-masa gaji. So masa-masa gaji ni saya nak kena make sure you guys next month tu ada new mindset baru lah. Mindset yang baru. Mindset yang different. Setiap bulan kita akan ubah. Jujur kata saya kata tahun ni saya rasa sekejap. Sekejap je dah habis bulan Januari. Mungkin disebabkan lockdown ni kan, saya tak pastilah. Tapi kerjanya macam biasa je. Kan? So you guys kena faham konsep yang kita nak apa yang dalam berniaga ni, usahawan. Usahawan ni korang tengoklah, saya tak payah cakap saya je lah kan. Saya cakap tengoklah Ilya Malik pernah post dulu kan, macam mana dia susah dulu masa dia belajar pun dia nak buat bisnes apa semua kan. Kak Sab dulu pun sama kan. Boleh tanyalah semua entrepreneur yang ada dekat Twitter tu ke Instagram, yang siapa-siapa lah. Macam ni korang tengok jalan cerita dia orang. Orang nampak sukses je, orang tak nampak dia punya jalan cerita dia. For me, saya ada jalan cerita saya. Dan saya cerita benda tu setiap kali team member saya demotivated. Saya akan jadikan benda tu sebagai saya punya motivation juga kadang-kadang. Sebab apa? Kadang-kadang kita sebagai entrepreneur ni, kita demotivated juga. Tapi bila fikir macam, aku tak boleh ni kan, aku tak nak susah macam dulu. Okay, you work for it. Alhamdulillah, Famous Marketing is doing very very well. Thanks to our team and such, and thanks to our previous client lah yang happy dengan kita punya service and such. So dekat situ lah kita ubah konsep. Sebab digital marketing agency ni usually dia ada kontrak and such kan, tapi kita buat different sikit. Kita tak buat kontrak, kita buat bulanan. So dekat situ lah komitmen tak terlalu tinggi. So itu yang membezakan kita company kami dengan company orang lain. Itu yang kita orang nak terbantu. Okay, kalau you guys tak ada soalan, tak apalah, saya tengok macam tak ada soalan ni kan. Kalau tak ada soalan, saya rasa cukuplah untuk hari ni. Saya berborak pasal bagaimana nak ada bagaimana nak buat sustainable business yang aim for long term, tapi short term kita tak neglect. So ini adalah topik yang saya ingin ceritalah pasal benda ni. Yang paling penting, you guys kena ada strategi sendirilah. Strategi ni dia lain-lain lah. Lain business, lain strategi dia. So you guys kena buat sendiri. Okay? Alright, selain daripada tu, saya ingin cakapkan esok pun kita akan ada kelas ya, malam. Sebab kita dah skip last week juga. So okay, saya akan buat 2. Okay? Be ready 8.30 juga sampai pukul 9.30 macam tu. Alright. So esok saya tak fikir lagi topik apa, tapi saya akan create lah topik. Okay? Alright. So if tak ada soalan, saya appreciate you guys punya time today. And also have a good day. Alright. Okay, saya tengok Wana typing. Okay, thank you Izzat. Alright, thank you Khairul. Thank you for joining. Thank you for tonight, Wana. Thank you so much. And Trigajin, thank you so much juga for joining. Okay, you're most welcome. And if you guys any question, let me know in the comment section. Okay, let me know in the comment section. Let me know in this channel. This Discord channel. Okay, I'm open for any questions. Okay, Gnatromycin. Okay, terima kasih banyak-banyak juga for joining. Sama-sama kerana join. Alright, Adam Kiyosaki, terima kasih juga join. Sama-sama. WA Wah, terima kasih tuan. Alright, terima kasih banyak. Okay, saya tahu korang tak lunch lagi, nak semayang ke apa semua, korang boleh buat dah. Alright, thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan have a good night.